Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Allamah Mufassir Muhaddis Rabbani Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab dia Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah perkataan dia al-hadisu hadi wa arba'un yubayyinu fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlatan min fadailihi al-karimah. Hadis yang ke-41. Hadis yang ke-41, Nabi menyatakan di dalam hadis itu mengenai sifat-sifat kepujian yang ada pada dia. Boleh kodok kita beritahu kelebihan yang ada pada kita, ataupun nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Salah kau kalau kita beritahu. Maka antaranya Nabi sendiri selalu menceritakan kepada sahabat-sahabat mengenai nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Nah, kelebihan lagu ni. Maka ulama kata boleh menceritakan kelebihan dengan syarat bukan nak menunjuk-nunjuk, bukan nak rasa hebat, nak rasa besar diri dan nak menjatuhkan orang, nak menghina orang, tak apa. Sekadar nak menyatakan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia dan rasa bersyukur, hal tu tak apa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Allah Ta'ala hendaklah kamu beritahu kepada orang. Jangan tunjuk kita ni Tuhan tak beri nikmat langsung. Nah, ada pakai setai duit ada setengah tu, tapi pakai subhanallah susahnya. Jangan tunjuk lagu tu. Kata Allah Ta'ala tak beri nikmat langsung kau kepada kita. Ada sifat tak molek lagu tu makruh. Moleknya apa saja pemberian Allah Ta'ala tunjuk kepada Allah. Tunjuk kepada manusia, kata saya dapat nikmat daripada Allah. Bukan kata nak tunjuk, nak suruh rasa hebat ke, nak hina orang, hal tu tak boleh. Maka Rasulullah sendiri memberitahu benda-benda yang ia dapat lebih daripada nabi-nabi lain. Nabi itu orang hebat dah, tetapi Nabi sebut hamba ni lebih daripada nabi-nabi lain. Nabi itu tak boleh nak lawan dah. Hati dia dengan Allah Ta'ala tak boleh lawan dah. Makrifat dia dari sudut kesolehan dia, dari sudut ibadat Nabi-Nabi ni tak ada orang boleh lawan. Dan mukjizat-mukjizat Nabi-Nabi pun hebat-hebat berlaku. Tetapi Nabi kata dilebihkan aku berbanding dengan Nabi-Nabi lain. Lebih lagi Nabi daripada lain. Bukan kata Nabi lebih ke apa dia, bahkan dia lah ketua segala nabi-nabi dan rasul-rasul, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Sebab tu kita majlis-majlis lawak, majlis-majlis puji Nabi ni jangan berhenti. Kerana Nabi kata man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asyra. Siapa dia yang berselawat kepada hamba, katanya Allah Nabi Muhammad, selawat kepada saya, Allah akan selawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad.
Bukan saya balas, Allah. Bapa Allah balas? Kerana Allah ni kekasih hamba. Maka orang puji seorang kekasih, nescaya kekasih dia tu akan beri balasan. Maka Allah Ta'ala Nabi Muhammad nak royak kata kekasih dia ni Allah. Mu puji aku, Allah akan balas kepada kamu. Berapa kali mu selawat? Sekali, 10 kali Allah Ta'ala selawat kepada kamu. Pas dalam majlis saat ni kita duk selawat berapa kali? Sore-sore berapa kali selawat? Nah, lepas tu berapa orang selawat? Maka menarik rahmat Tuhan. 1 kali 10. Kalau 100 boleh 1000. Kalau 1000 boleh 10,000. Rahmat Allah Ta'ala. Maka rahmat kasih sayang Tuhan ni kalau turun pada satu tempat, duduklah mana-mana, insya-Allah selamat. Maka cara untuk menjaga keselamatan lebih-lebih lagi di musim penyakit ni, kita banyak berselawat tarik rahmat Allah Ta'ala. Supaya bala penyakit Covid ke corona ni naik, diangkat semula oleh Allah Ta'ala. Tak ada siapa dia boleh hilangkan penyakit ni, laisalaha min dunillahi kasyifah. Tidak ada orang yang boleh mengangkat segala bala kecuali Allah. Maka lagu mana nak tarik rahmat kasih sayang Tuhan supaya bala dia tidak turun? Apa cara? Salah satu cara dia adalah banyak berselawat kepada Nabi, maka kasih sayang turun kepada kita. Maka apabila kasih sayang dengan bala berbalah di langit tu, kasih sayang Tuhan nak turun, bala nak turun, maka kasih sayang lebih lagi dahulu turun daripada bala. Tu antara cara zaman-zaman penyakit ni nak menolak segala penyakit, banyak ke berselawat kepada Nabi. Antaranya amalan bersedekah. Tu amalan-amalan lah ni orang suka tolong orang. Zaman PKP ni alhamdulillah semangat nak bersedekah, nak tolong orang, nak cakna dengan urusan umat tu semakin ramai. Jadi mudah-mudahan dengan selawat dan berkat sedekah lagu ni dapat menolak segala bala yang turun. Kerana Allah Ta'ala saja boleh angkat. Dalam masa 1 detik dia boleh hilang ke corona ni. Cuma adalah hikmahnya, adalah di sebaliknya Allah Ta'ala nak beri pelajaran kepada kita. Rawahul Imam Muslim wa Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fuddiltu 'alal anbiya bisittin utitu jawami al-kalim nusirtu birru wa uhillat li ghanaim wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura wa ursiltu ila ka khalqi kafatan wa khutima biyan nabiyyun. Nabi kata dalam hadis riwayat Imam Muslim dengan Imam Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata aku dilebihkan berbanding dengan nabi-nabi lain. Nabi Sulaiman ada kelebihan dia. Nabi Musa ada kelebihan dia, Nabi Isa ada kelebihan dia. Maka kelebihan Nabi Sulaiman boleh kecek dengan binatang. Boleh faham bahasa binatang. Bahasa sumuk gata, bahasa lipan, bahasa gajah, bahasa bewok, dia faham belakang Nabi Sulaiman ni. Bisa tak bisa dia. Tentera-tentera dia macam-macam, jin pun ada, awal pun ada. Tu tentera Nabi Sulaiman. Dia faham percakapan binatang. Nabi Muhammad pula binatang kecek dengan bahasa Arab dengan dia. Nabi Sulaiman binatang kecek dengan guna bahasa dia. Cuma Nabi Sulaiman faham. Ni Nabi Muhammad ni bisa tak bisa, binatang kecek Arab pula dengan dia. Berat lagi kata. Bukan kata dia kecek bahasa dia Nabi Muhammad faham, dak nyogi kecek bahasa Arab jelas lagi. Macam-macam cerita kalau kita tengok antaranya mukjizat Nabi. Kijai berkecek mangkalamat hul ghazalah. Antara sifat Nabi, antara nama Nabi, orang yang boleh berkecek dengan ghazalah. Rusa, kijai. Kijai diburu oleh seorang badui letak atas tekak. Tiba-tiba lalu depan Rasulullah, panggil Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong hamba ya Rasulullah. Rasulullah cuek. Kata, apa? Ada masalah ke apa dia? Gini ya Rasulullah. Hamba tadi duduk dalam hutan kena igat lah, kena perangkap lah. Cuma hamba nak minta so. Ya Rasulullah tolong royaklah kepada ni, badui ni kata. Royak ke apa dia? Kata hamba ni ada anak.
Wizin kepada hamba nak pergi nyusu tak apa dah. Hamba pergi nyusu, lepas tu hamba kelik semula tak apa, hamba tak lari, hamba tak celak. Maka Rasulullah hoyak lagu tu. Wahai Badui, kijai ni mengadu kepada hamba. Dia kata muigak dia saat ni dia tak menyusu lagi anak dia, jadi minta izin nak menyusu sebentar. Dia mari semula. Badui ni kata, jolo kau, keterik nak lari ni. Hamba tak apa nak percaya kata. Katanya Rasulullah, aku jamin. Aku jadi jaminnya dia. Mu tak percaya ke aku? Tak apa. Kalau mu ya Rasulullah, mu jamin tak apa aku percaya. Kijai tu pergi sungguh. Kilas betul, nyusu sudah. Mari semula kijai tu. Tengok deh. Maka Badui tu pakai lepas lagu tu ya. Menggo benda pelik dah berlaku depan dia nah. Kita kalau temu batu dewa sayap labuh tu pakai berebut dah. Kalau kijai lagu tu tidak kau jadi kau pelik. Jadi zaman Nabi ni sahabat-sahabat tengok dengan mata dia. Sebab tu keimanan dia sangat kuat. Tengok dalil depan mata. Rasulullah sebut dia tu Nabi pakai tengok bentuk. Ngajelah-jelah. Telopong berapa kali telopong dah popok dia. Duk tengok lagu tu. Nah. Maka Nabi kata aku lebih daripada Nabi-Nabi lain. Fudil tu. Allah Ta'ala lebih ke aku. Bukan aku rasa aku lebih dah. Allah Ta'ala lebih ke aku berbanding dengan Nabi-Nabi lain. Gapo dia? Nep perkara. Salah satunya nep perkara ni. Aku diberi Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim ni kecek sikit tapi makna banyak. Rasulullah pakai kecek pendek-pendek lah. Tengok dalam hadis pendek-pendek tapi syarah di kitab Bukhari, Muslim. Bukhari saja, syarah Bukhari saja. Rasa besar mana rasa? Sepapel dinding ni kitab saja tu baru syarah Sahih Bukhari saja baru. Ni sedinding ni kitab syarah Bukhari saja baru. Tak masuk kitab fiqh, tak masuk. Baru Bukhari saja baru. Tak kata Abu Daud ke apa dia. Jadi Nabi ni kecek pendek tapi makna dia banyak. Tu panggil Jawami'ul Kalim. Ni nak menunjukkan Nabi ni orang bijak, tak kecek ngapo kok kecek sikit makna banyak. Bapa Nabi tak kecek jelas. Nabi hak ni makna lagu ni, saya faham lagu ni. Ada orang mari lagu ni, saya faham lagu ni. Hak ni faham lagu ni. Nak kata Nabi ya kecek so ya. Tapi hak ni faham lagu ni, hak ni faham lagu hak ni. Berarti perkataan Nabi ni perkataan orang bijak. Kerana manusia ni tak sama pemahaman dia dan selera dia. Maka Nabi akan beri menurut selera orang. Satu perkataan hadis yang sama, hak ni faham lagu ni, hak ni faham lagu ni, hak ni faham lagu ni. Tu bisa tak bisa Nabi nah. Nusirtu birru'ba, dan kelebihan lagi aku berbanding dengan Nabi lain. Kalau nak perang, nusirtu aku dibantu dengan perasaan takut musuh-musuhku. Nabi kalau nak perang, royak kepada orang kafir sebulan tak boleh nak makan orang kafir ketah. Nak perang misalnya Rasulullah kata kita nak serang sebulan. Dengar berita kepada orang kafir, selera makan dak dah. Tak tidur dah dengan bini, ketah pakai gegar. Makan nasi pakai tupuh duk sore pakai ketah dengan lagu tu. Tu Nabi. Kalau dia nak perang sebulan tu orang ketah dah. Sahabat tak ramah. Bukan ramah, senjata banyak dak. Tetapi hebat dia tu. Mari mana? Sebab sahabat-sahabat dan Nabi taat Tuhan. Apabila taat Tuhan, Tuhan mulia ke orang taat Tuhan, Allah Ta'ala wi perasaan takut kepada orang. Hatta orang kafir hok tak ada peri ke manusia pun dengar Rasulullah kata, "Amo nak pergi serang kawasan ni." Ketah dah. Kecek pun mengapu kawasan Qadas sebulan. Nusirtu birru'ba, dalam ulama kata sebulan perjalanan. Kalau sebulan nak pergi tu ketah kaya tak tahu balik jatuh dah. Dah jumpa dengan sahabat tak tahu balik mana. Pakai dia cekoh di sahabat jatuh pedal tak tahu kat mana. Sahabat-sahabat dulu pergi perang, bukan orang hebat, bukan orang gagah, bukan orang gapo, orang biasa ya. Orang kampung, orang biasa tak ada gapo dia. Senjata pun tak ada. Tetapi kadang-kadang pergi perang tu muka malam bangun tahajud. Pergi pedal jenera sahabat perang, munasabah kata. Jenera selok, mudah malam tahajud lagi. Pergi pedal kadang-kadang katuk jenera. Mati juga orang kafir. Nah, jadi sebenarnya kemenangan Islam itu berada di taat Tuhan. Kalau kita taat Tuhan sungguh, Allah Ta'ala akan bantu sungguh kita. Lah ni kita dok rasa kita sendiri nak lawan. Kita sendiri ada kekuatan. Kita sendiri nak rancang selok. Sahabat-sahabat dulu mesyuarat juga, rancang juga. Tetapi dia pegang sungguh dengan Allah Ta'ala. Lagu mana tanda nak pegang Allah? Taat ke Tuhan. Tak sodok bimbang, tak ada kekuatan boleh lawan kekuatan Allah Ta'ala.
Sebab tu orang kafir kalau perang dengan orang Islam, dia kata kita berperang dengan satu tentera yang tak akan kalah. Tak kalah lagu mana? Kalau dia mati, apa dia kata dia mati syahid. Dia benar juga. Dia suka juga. Keluarga dia pun suka. Kalau dia benar lah. Kita, masalah. Kalau mati saja kita, temu dengan aku. Tapi kalau kita benar, jadi kita kemungkinan ada berlaku kalah. Kalau kita kalah. Tetapi orang Islam ni, kalau dia mati pun dia benar, dia kata. Kalau dia benar, tentu dah benar. Nak kata ke mana? Maka kita perang dengan orang tak akan kalah. Gila perang lagu ni kata. Selok kita nak buat lagu mana, tak tahu. Sebab tu kita apabila taat Tuhan mulia ke kita. Mulut kalau sentiasa sebut perkataan taat, zikir, maka Allah Taala mulia ke mulut tu. Mulut jadi masing. Mulut jadi khamak. Mulut jadi gapo. Hati kalau sentiasa duk ingat Tuhan akan buka macam-macam pada hati kita. Boleh tengok benda hak tak nampak, boleh rasa benda hak tak nampak, boleh dengar benda hak tak boleh dengar. Sebab apa? Hati taat Tuhan. Lah ni sebab apa kita tak boleh benda-benda lagu tu? Sebab kita tak taat lagi Tuhan. Nah, kita dah usaha dah tapi tak boleh lagi lah mana. Kerana apa? Apabila orang tu taat dengan Tuhan, maka orang tu jadi kekasih Tuhan. Maka bila kekasih Tuhan, faham sendirilah. Kita kalau kekasih kita gapo dia kita tak wi. Ya sungguh sikit beli selalu. Tak ada sungguh lagi beli dah. Nah. Maka katanya Nabi, aku dibantu dengan takut gementar musuhku. Tu lebih aku dengan nabi-nabi lain. Dan dihalalkan bagiku harta ghanimah, harta rampasan perang. Zaman dulu kalau perang boleh harta tak boleh. Zaman-zaman dulu syariat dulu sebelum Nabi Muhammad, apabila perang zaman Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman perang, dia akan kumpul harta dalam satu tempat. Mah kau gapo harta. Maka mari api daripada langit akan sambar. Klub hilang dalam mata satu detik. Tapi Nabi Muhammad bagi umat dia kalau perang boleh harta, boleh ke dia. Kalau orang bunuh seseorang, harta yang ada pada tentera jahat saat ni boleh ke dia berlaku. Pedang, baju besi, topi, boleh berlaku. Kalau dia naik kuda tu boleh kita. Lah ni kalau perang naik kapal terbang, tembok kapal terbang, buruk guling, kapal terbang tu boleh kita. Tu kaedah dia. Kereta rebah, sepak kereta rebah, cabut skering, cabut steering kereta rebah apa semua. Boleh kita kereta rebah tu. Tu dia panggil harta salap. Harta rampasan perang. Zaman dulu tak boleh lagu ni. Harta ni tidak dibenarkan. Nah. Dan dijadikan ardu itu, bumi itu sebagai masjid dan bersih. Umat dulu kalau nak semayang, tak boleh semayang koseh-koseh. Ya kena semayang tempat khas. Ya ada tempat dia, bi'ah dia. Tempat biara dia, umat-umat zaman Nabi, umat Nasrani ko, Yahudi ko, nah, dia ada tempat-tempat khas dia. Nabi-nabi lain pun kalau nak semayang, dia tak boleh semayang tempat koseh-koseh, dia kena ada tempat khas. Mana kalau Nabi Muhammad kata aku lebih lagi, bumi ni semua jadi tempat nak semayang lagi lah. Mana-mana jangan ada najis saja. Maka dijadikan bumi itu masjid bagiku. Nak semayang mana-mana pun boleh. Dan dijadikan bumi itu tempat bersuci. Boleh guna debu tangi teparak untuk ganti air. Boleh buat tayammum. Hak tu syariat Nabi Muhammad khas. Syariat dulu tak boleh lagu ni. Nak semayang mesti tempat khas. Nak semayang jemaah pun tak boleh. Dia kena semayang jemaah ni khas untuk umat Nabi Muhammad berlaku. Dan aku diutuskan kepada seluruh makhluk. Nabi-nabi lain khas. Nabi Ibrahim di Palestin, Nabi ni di Mesir, Musa di Mesir, hak ni. Nah, Nabi Saleh di Oman, Nabi Hud di Yaman. Ada berapa tempat khas? Tempat lain dia tak pergi. Hanya tempat-tempat khas saja. Manakala Nabi Muhammad seluruh umat dia daripada timur ke barat, daripada utara ke selatan, semua umat dia. Kalau dia tak sempat dakwah, dia akan suruh sahabat. Sahabat tak sempat, tabi'in. Tak ada lagi siapa kepada ulama sekarang. Hampir setiap pelosok dunia dah siapa dah ajaran Islam kita. Tak sadak boleh kata hampir tak sadak tempat tak siapa. Kutub utara tak tahulah, takut ada orang, takut ada beruai saja tak boleh nak pergi lah. Dakwah beruai apa pula. Kalau ada orang pun ni pergi. Wa khutima biyan nabiyun, dan penutup segala nabi-nabi adalah aku, katanya Nabi. Ditutup nabi-nabi itu dengan aku. Tak ada dah nabi lepas pada tu.
Hatta ulama kata Nabi Isa kalau dia turun akhir zaman, dia tak guna pakat Nabi dah, dia guna imam mujtahid. Tak boleh guna pakat Nabi sebab dia ditutup dah dengan Nabi Muhammad. Maka kalau dia turun sebagai imam mujtahid. Bukan sebagai Nabi dah. Sekalipun dia turun sama, Nabi Isa, ya Nabi Isa. Tapi dia turun sebagai imam mujtahid dah. Kerana Nabi sudah tutup dah risalah. Nabi-Nabi tak ada dah. Urusan Nabi tak ada. Sebab itulah Nabi Isa apabila turun di Syria, negara hak perang ni. Sekarang siapa ada sekarang ada menara dia, tempat Nabi Isa nak turun. Menara tu sekali perang di Syria, tak ada orang tembok menara tu. Sebab apa? Sebab agama kita, agama Islam sangat mulia ke menara tu sebab dalam kitab-kitab dalam hadis kata Nabi Isa akan turun situ. Dalam agama Kristian, Injil pun kata lagu tu juga, Yesus dia kata Tuhan dia akan turun di menara tu. Maka pakat-pakat jaga belaka. Sebab nak tunggu bila kau Nabi Isa akan turun. Maka apabila Nabi Isa turun, dia semaya di belakang umat Nabi Muhammad juga. Di belakang Imamul Mahdi. Di belakang Imam Mahdi juga. Sebab itulah ulama kata Nabi Isa turun sebagai imam mujtahid, bukan Nabi. Ada riwayat kata dia turun sebagai Nabi, ada riwayat kata dia turun sebagai imam mujtahid. Wa fi sahihaini wallahu a'lam.